Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab yang kedua, zaman air batu. Okey, jadi dalam bab ini kita akan tengok bagaimana perubahan dan perkembangan dunia itu berlaku. Perkembangan dunia itu berlaku ketika zaman air batu, yang mana bermula dengan perubahan suhu bumi, kemudian berlakunya kecairan air batu dan akhirnya terbentuklah bumi pada hari ini. Okey, jadi dalam bab 2 ni semua sekali ada 6 subtopik, tapi hari ini cikgu nak terangkan subtopik yang pertama dahulu, iaitu 2.1 dunia kita. Okey, jadi dalam subtopik 2.1 ini kita kena kenalilah apa yang dimaksudkan dengan dunia, apakah peristiwa-peristiwa kejadian yang berlaku sehingga terbentuknya keadaan bumi pada hari ini. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan dunia ialah dunia merupakan tempat tinggal manusia dan menjadi habitat kepada berjuta-juta hidupan yang lain. Okey, maknanya di dunia ni tempat tinggal kita sebagai manusia, tempat tinggal haiwan, tempat tinggal tumbuh-tumbuhan, okey, dan juga segala kehidupan yang ada. Okey, bumi yang wujud pada hari ini sebenarnya telah mengalami dan melalui pelbagai proses perubahan sehinggalah memberi kesan kepada 5 perkara ini. Okey, jadi perubahan ini memberi kesan kepada iklim, memberi kesan kepada cuaca, memberi kesan kepada hidupan yang ada, kesan kepada kedalaman laut dan juga rupa bentuk fizikal bumi pada hari ini. Okey, perubahan yang berlaku kepada bumi, okey, kita dapat kenal pasti, okey, dan dibantu melalui kemajuan ilmu sains dan teknologi. Jadi antara ilmu sains dan teknologi yang ada melalui kajian perubahan bumi ini, yang pertama ialah ilmu paleontologi, iaitu mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, fosil, tumbuhan dan hidupan purbakala. Yang kedua, kimia. Kimia ni ialah ilmu sains asas yang berkaitan dengan struktur, komposisi dan sifat tindak balas serta hukum hakam yang menerangkan fenomena kimia. Yang ketiga, arkeologi. Arkeologi ni awak pernah dengar kan minggu lepas, iaitu kaedah pendidikan dalam sejarah. Okey, arkeologi adalah kajian saintifik mengenai sesuatu dengan cara penggalian dan juga huraian. Okey. Yang keempat, geologi. Geologi ni ialah ilmu tentang mengkaji pembentukan bumi. Geologi berasal daripada perkataan Greek yang mana geo tu bermaksud bumi, logia bermaksud sains. Dan yang terakhir ialah ilmu fizik, mengkaji sifat-sifat jirim dan tenaga seperti haba, cahaya, bunyi dan graviti. Jadi 5 ni antara ilmu sains dan teknologi yang berkaitan dengan kajian terhadap perubahan bentuk muka bumi ini. Okey, ni antara haiwan berbulu tebal yang wujud ketika bumi dilitupi salji. Antaranya ialah woolly mammoth, ada bison occidentalis, harimau bertaring panjang dan juga sloth. Okey, jadi haiwan-haiwan ni kalau kamu lihat, kamu perhatikan, ketiga-tiga ini mempunyai ciri yang lebih kurang sama, iaitu berbadan besar, okey, bertaring, okey, dan juga berbulu tebal. Kenapa bulu tebal? Sebab ketika itu cuaca sangat sejuk, okey. Dan dengan mempunyai ciri berbulu tebal ini, haiwan-haiwan ini boleh survive, okey, boleh survive dalam keadaan yang sangat sejuk. Okey, ini adalah pembentukan fizikal bumi. Ini awak boleh lihat buku teks muka surat 28. Kalau buka buku teks muka surat 28, kalau kita perhatikan rajah atau gambar dalam buku teks tu mempunyai gambar yang berbeza-beza yang menceritakan tentang pembentukan fizikal bumi. Okey. Jadi, kita tengok satu persatu. Ketika bumi 650 juta tahun dahulu, apa yang berlaku? Tiada hidupan pada ketika itu. Bumi 390 juta tahun dahulu, apa yang berlaku? Air laut masih tawar, wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. Okey, kenapa hari ini air laut masin? Kan kalau awak pergi mandi laut, awak tertelan air laut tu berasa sangat masin, betul? Okey, kerana dalam air laut mengandungi garam terlarut yang
tertinggi. Okey. Okey, jadi macam mana keadaan ini boleh berlaku? Okey, garam yang terlarut dalam air laut berasal daripada batuan di daratan. Apabila hujan turun, okey, titisan-titisannya akan melarutkan sedikit gas karbon dioksida dan menyebabkan sedikit bereasid. Okey. Dan bila karbon dioksida ni larut dalam air akan menghasilkan asid yang lain, iaitu asid karbonat, dan iaitu sejenis asid lemah, dan keasidan titisan air hujan menyebabkan batuan akan terhakis dan melarut dalam air hujan sebagai ion, dan ion-ion ini yang akan mengalir masuk ke kawasan tadahan air tawar, contohnya macam tasik, sungai, okey, dan akhirnya ia akan sampai ke laut, dan ini yang menyebabkan air laut masin. Okey, bumi 195 juta tahun dahulu. Okey, ketika ini zaman Jurassik ataupun dinosaur. Okey, hidupan yang ada ialah dinosaur. Okey. Kemudian bumi 94 juta tahun dahulu, apa yang berlaku? Dinosaur semakin pupus. Okey, kenapa dinosaur semakin pupus? Okey, ada banyak kajian yang mengkaji tentang kepupusan dinosaur. Antaranya seperti katanya kerana hentaman meteor, okey, menyebabkan kemusnahan di bumi, dinosaur hilang sumber makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, dan juga ada juga menyatakan bahawa selain teori hentaman meteor ini, kepupusan dinosaur ini dikaitkan dengan faktor perubahan bumi. Okey, ketika kemuncak era dinosaur ni, bumi dikatakan mengalami peningkatan air laut. Disebabkan apa? Disebabkan kecairan ais di kutub. Okey, dan suhu di semua bumi di kawasan bumi sama ada di kurun ataupun kutub dikatakan seragam dengan anggaran 25 darjah Celsius. Okey, dan suhu atmosfera juga meningkat semakin hangat, iaitu 50 darjah Celsius daripada suhu ketika itu. Jadi peningkatan suhu ini menyebabkan kecairan air batu. Bila ais cair, maka air laut meningkat, menenggelamkan kawasan-kawasan daratan. Maka rupa bentuk benua juga mula kelihatan. Okey, bumi 18,000 tahun dahulu. Banyak haiwan wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing, dan paran air laut semakin meningkat. Dan bumi pada hari ini kita akan lihat, okey, adanya pembentukan benua dan lautan. Nanti cikgu akan tunjukkan nama-nama benua dan juga lautan yang ada. Okey, tadi cikgu sebutkan tentang benua dan lautan, betul? Benua boleh kita kaitkan dia dengan daratan, lautan is lautan lah. Okey, so kat sini kita nak tengok bentuk muka bumi kesan daripada pengaruh iklim. Okey, daripada pengaruh iklim ini, okey, terbentuknya daratan dan lautan. Okey, apa yang dikatakan dengan daratan? Daratan mengandungi gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Sungai ni dikategorikan sebagai daratan. Okey, lautan pula terdiri daripada laut, selat dan juga teluk. Laut ni awak tahu kan macam mana kan? Okey, selat. Tahu tak selat tu apa? Okey, selat ni ialah kawasan perairan yang sempit, okey, yang memisahkan dua kawasan daratan. So dia kat tengah-tengah. Dia kawasan air, kawasan perairan. Kiri dan kanannya adalah kawasan daratan. Okey, teluk. Teluk ni apa pula teluk? Okey, ni teluk. Teluk ialah teluk ialah bahagian perairan laut yang menghala ke daratan, dan kawasan ini akan dibatasi oleh daratan. Okey, itu adalah kawasan teluk. Okey, so tiga ini merupakan kategori sebagai lautan. Okey, ini peta yang menunjukkan kawasan benua dan lautan. Okey, peta ini sama macam buku teks kamu muka surat 29. Okey, so tadi perubahan iklim telah menyebabkan pembentukan benua dan juga lautan. Okey, sekarang ni kita nak tengok nama-nama benua dan juga nama-nama lautan. Okey, lautan Arktik, lautan Atlantik, okey, lautan Pasifik Selatan, lautan Selatan, lautan Hindi, okey, dan juga lautan Pasifik Utara. Jadi ini adalah kawasan lautan. Okey, kita tengok kawasan benua. Benua Amerika Utara,
benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Eropah, benua Asia, benua Oceania. Okey, jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, negara Malaysia, kita terletak di benua mana? Eropah ke, Afrika ke? Okey, kita terletak di benua Asia. Asia merupakan benua yang terbesar, okey? Dan kita terletak di Asia di bahagian mana? Di bahagian tenggara Asia Tenggara. So ini negara kita, negara Malaysia. Okey. Okey. Okey, tadi cikgu ada terangkan tentang tentang selat kan, iaitu kawasan perairan yang sempit antara dua daratan. Ni nampak tak? Ni kawasan daratan, ni kawasan daratan, ni kawasan daratan. Ni kawasan air ini kita panggil kawasan selat. Okey. Okey. So daripada peta itu, okey. Daripada peta itu kita boleh kategorikan benua dan lautan. Okey, benua Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Afrika, Oceania. So ada 6 benua. Okey, dan lautan ada 6. Lautan Atlantik, lautan Arktik, lautan Selatan, Hindi, lautan Pasifik Utara, lautan Pasifik Selatan. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, jadi hari ini kamu mengenali tentang dunia kita. Okey, kita memahami maksud apa itu dunia. Kita memahami kesan perubahan yang berlaku pada bumi ini. Okey, 5 kesan. Okey. Kemudian kita mengenali ilmu sains dan teknologi. Kemudian kita mengenali, kita memahami bagaimana pembentukan fizikal bumi itu berlaku. Dan akhir sekali hari ini kita belajar tentang nama-nama lautan dan juga nama-nama benua. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat nama-nama lautan dan juga nama-nama benua yang cikgu telah terangkan itu tadi. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada subtopik akan datang.